Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Hai semua, saya Heda Haize, host anda. Bertemu kita lagi dalam Jejak Wanita Selangor bersama PWB. Sekarang ni kita berada di Dun Sungai Panjang. Nak tahu apa yang menarik di sini? Jom ikut saya. Episod kali ini Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya PWB Dun Sungai Panjang. Dun Sungai Panjang ini adalah di bawah kawasan Parlimen Sungai Besar yang mempunyai keluasan 52 hektar. Demografi penduduknya pula lebih kurang seramai 70,000 orang, terdiri daripada kaum Melayu, India dan Cina. Ekonomi penduduk setempatnya seimbang dan ada di antaranya dari peladangan dan pertanian. Okey, sekarang ni saya berada dengan Kak Ita. Kak Ita hari ni akan kongsi kepada kita resepi masakan tradisional. Apa kita nak masak ini, Kak Ita? Ya, hari ni menu kita senteling ubi. Senteling? Yes, senteling ubi. Kalau saya yang budak muda ni tak tahu senteling tu apa, Kak Ita? Senteling ni sebenarnya dia bahas daripada Indonesia. Oh. Tapi saya pun tak pastilah apa itu senteling. Sebab saya orang Banjar, so kita ketengahkan je lah apa yang ada. Jadi hari ni resepi barulah untuk dikongsikan dekat semua. Resepi baru berasaskan ubi. Sebab anak-anak sekarang tak tahu kegunaan ubi. Yang dia tahu makanan orang dulu-dulu ubi kan. Jadi kita ketengahkan menu kita senteling ubi. Kalau lebih kreatif dan boleh diketengahkan menjadi menjana pendapatan untuk suri rumah. Oh, itu yang bagus tu. Tapi hari ni kita akan buat senteling ubi. Yes, kalau senteling ubi ni ubi. macam bahan utama dia lah. Jadi Kak Ita, saya dah teruja dan nak tahu macam mana cara pembuatan senteling ni dan macam mana pula rupa akhir dia. Jom kita buat. Okey, kita buat ya. Untuk langkah yang pertama kita nak buat apa ni Kak Ita? Sambil-sambil tu saya tolong boleh? Boleh. Kita campurkan ubi parut tadi. Ubi parut ni kita parut dan kita tapis. Buang air ubi tu supaya dia tak pahit. Nanti dia akan ada mendapan ubi. Kita ambil yang itu semula. Oh. Kita cuma buang air ubi tu sahaja. Air ubi sahaja. Langkah yang kedua. Langkah kedua kita masukkan gula tadi. Masukkan gula. Untuk gula kasar boleh? Gula kasar ataupun gula halus kita campurkan. Kalau gula icing boleh? Gula icing boleh, tapi gula icing ni dia rasa dia tak manis sangat. Oh. Tapi kalau tak nak gula pasir ni, kita guna gula perang pun tak apa. Oh, boleh lagi sihat kan? Gula perang tu lagi sihat. Lepas tu kacau jamai saya tolong kacaukan. Okey, boleh. Yang ni Kak Ita punya. Okey. Kemudian langkah yang ketiga kita nak buat apa ni Kak Ita? Okey, kita masukkan nanas tadi. Oh, terus masukkan nanas masukkan semua. je semua. Untuk nanas ni Kak Ita kisar sendiri ke beli yang dah siap? Kisar sendiri. Oh, kita kisar beli sendiri. nanas yang sebiji. Ini 200 gram. Separuh pun cukup. Separuh dah cukup dah? Separuh cukup. Buang kita yang bahagian tengah tu lah dengan dia punya tajam tu. Yes. Kita buang, kita kan lah. Okey, kita masukkan secubit garam. Secubit garam. Yang ni biasanya Kak Ita ambil tempahan lah. Ya, betul. Oh. Ada tapi tengok kalau ada stok ubi kita buat. Oh, kalau ada stok ubi. Maksudnya dia bermusim juga betul. Biasanya kalau diorang akan order awal lah kalau untuk order. Oh, biasanya orang akan order awal lah. Kalau on the spot minta maaf gitu kan. Ini serbuk agak-agak kita kacau dulu. Kacau dengan air sejuk ke macam mana? Air biasa. Air biasa pun boleh? Tapi kalau boleh air bertapis lah kan. Biasanya sekarang ni ramai dah guna yang air penapis tak kan? kisahlah penapis apa, tapi janji air yang bertapis. Betul, kita nak jaga kesihatan. Betul, sekarang ni kan penyakit ni macam-macam. Okey, boleh masukkan terus. Oh, masuk macam tu je? Masukkan sahaja. Lepas tu kalau sebab kan ubi tu dia ada air sikit kan? Masukkan juga. Dia dah lembut Ya, betul.
Okey. Biasanya kalau saya tengok kan, kalau orang-orang dulu-dulu dia buat kuih kan, mesti ada simbolik dia. Yes, betul. Kan orang dulu-dulu dia sebenarnya kan orang dulu-dulu ni dia ada maksud yang tersembunyi. Betul, ada yang tersirat kan. Kita pandai mentafsir ataupun tidak. Ya. Ini serbuk Ini tadi Tepung ubi kayu. untuk memekatkan sahajalah. okey. Ini esen nanas ya. Esen nanas. Kita masukkan Oh, dua. nak tambahkan kuat rasa dia. Ya, betul. Nanti kan aromanya wangi je kalau kita kukus. Betul lah Kan bau dia pun. Kalau isteri masak di dapur, suami balik, "Yang masak apa tu? Sedapnya bau." Macam tu kan. Sebenarnya sambil memasak memikat. Ya, betul. Okey, dah macam ni. Dah Okey, sebati dah kalau rasanya ni. sebati, Kan, Kak Ita? Okey, dah sebati. Lepas tu, Kalau kita ibu-ibu sambil godek-godek ni kan, subhanallah, alhamdulillah. Betul. Kan. Untuk anak-anak, Dia itu nak bagi berkat rezeki ya. Berkat kasih sayang gitu. itu kan. pun tips untuk semua orang yang sambil-sambil masak tu, sambil tu kita Alright. selawat juga. Ini nanti kita bahagi 3. Bahagi kepada 3. Kita bahagi 3 Sebab kita nak letak warna. Okey. Tapi ni agak-agak je. Okey, 1 di sini. Tak payah timbang Tak timbang pun tak apa. Okey, 2. Okey, letak ni. Lepas tu boleh saya isikan warna apa ni? Okey, Warna dua. merah, kuning dengan hijau. Okey. Ni kalau budak-budak ni Kak Ita, nampak warna-warna ni memang suka lah. Kan. Mesti nampak cantik lah kan, meriah. Okey. Kita colourkan warna hijau dulu. Hijau dulu? Untuk di bawah. Oh, nak buat bawah dulu. Okey, kita colour. Oh, dia ada langkah juga cara-cara. Okey. Hijau dulu, kita bubur hijau di bawah dalam 1 sudu sikit. Kita tengok, kita bubur dulu, lepas tu kita kacau, kita tengok. Colour Yelah, dia, kadang-kadang masak tu kena kalau dah cantik colour dia, kita stop lah. Dia masak tu kita kena tengok sesedap rasa dan juga betul. secantik mata memandang lah. Betul. Sebenarnya kan, bila masakan ni, kita jangan kedekut dengan bahan. Betul Kak Ita. Kalau kita Setuju. kedekut bahan, Rasa dia pun akan kurang. Hmm. Okey. Okey. Ini colour yang untuk hijau. Nampak cantik kan colour dia? Ni jadi kita masukkan dalam loyang. Oh, terus boleh masuk dalam loyang Okey, masukkan dalam loyang. Oh, macam ni Kak Ita dah lapik dengan plastik dalam loyang. Loyang ni kita lapik plastik dan tepi tu kita gelis dengan Mentega. mentega. Supaya Supaya dia tak melekat. Okey. Biasanya kalau orang buat kek kan, bawah dia tu mentega, lepas tu letak tepung kan bagi tak nak melekat. Yang ni Kak Ita letak plastik je. Sekarang ada kertas baking paper tu kan. tu. Jadi mudahlah. Tapi menarik sebab juga ini tu. kita kukus, kita kukus gunalah plastik. Nanti senang kita nak keluarkan. Ratakan. Cantiknya warna dia. Dia belum memang siap lagi ni. kan. Cantik sangat. Okey, sekarang ni bila dah rata kan, kita nak buat apa? Kita akan kukus. Kita akan kukus. Untuk satu lapisan kita kukus dalam 15 ke 20 minit. Kalau dia tebal 20 minit. Dia ni nampak nipis saja, 15 minit pun cukup. Oh, 15 minit pun cukup. Kita guna elektrik, lebih mudah lah. Betul. Kita sambil kita mengukus, kita warnakan untuk yang kedua. Yang lain pula. Okey, yang kedua dan ketiga. Warna kuning pula. Okey, letak sikit-sikit kita tengok warna dia jadi apa. Kalau anda boleh tengok ni, sekarang ni yang ni warna kuning pula untuk lapisan yang kedua. Yang kedua. Lapisan kedua. Ni belum tahu lagi rasa dia macam mana ni. Saya pertama kali ni nak rasa. Kan? Bau dia memang semerbak. Okey, boleh macam ni Kak Ita? Boleh. Boleh, dah siap kuning. Cantik. Ini kita bubur warna merah. Kita bubur warna merah pula. Kalau biasalah macam orang nak letak pewarna asli, ada daun pandan tu dikisar letak air kan. Boleh juga. Itu lebih pada macam masakan contoh ya macam kek pandan ke. Kita guna pandan asli. Tapi kita bubur juga pewarna nak nampak lagi cantik. Nampak lagi cantik. Kalau yang macam ni kita guna pewarna sahaja. Kita guna pewarna sajalah, tak boleh pewarna asli. Ya, kadang-kadang pewarna asli tu pun akan datangkan rasa juga. Sedapnya kita. Okey. Yang Kan ni cantik tu warna merah dia. Ni warna merah pula. Dia kalau dia pucat kita boleh tambah lagi sikit. Tapi rasa dah cantik dah tu. Ui. Okey, ke lagi?
Okey, Pucat ya? Apa tu, gaul ratakan dulu. Gaul Nampak putih-putih lagi tu kan? Aha. Kita gaul. Tambah sikit lagi. Tambah lagi sahaja. sikit. Alright. Jangan banyak-banyak. Sekejap lagi kuih anda jadi warna striking pula. Tapi memang senteling ni sebab dia colour dia memang meriah. Memang meriah. Nampak cantik. Itu sebab itu yang memikat hati tu. Jadi konsep sebenar senteling ni warna dia kena meriah-meriah. Ni kalau buat waktu raya ni memang meriah lah. Cuma kalau dia untuk macam kita nak buat jamuan, sesuai lah. Kalau untuk kita simpan tu sebab dia benda berkukus, dia tak tahan lama. Betul. Tapi kalau kita olah dengan cara yang betul, insyaAllah dia akan tahan lama. Okey, ni dah siap untuk lapisan yang ketiga. Kita tepikan dululah. Sekarang ni kita tunggu yang tu dulu ke macam mana? Ini, nanti sekejap lagi dia akan masak. Okey, sementara tunggu senteling ni masak, saya dapat tahu juga yang Kak Ita ni salah seorang tenaga pengajar dalam program dekat PWB, betul ke? Ya, betul. Kak Ita dah berapa lama jadi tenaga pengajar kat situ? Tak adalah lama, dalam 2 tahun lebih macam tu. Dalam 2 tahun. Jadi sepanjang 2 tahun tu berapa dah resepi yang Kak Ita kongsikan dekat dalam PWB? Banyak juga yang kita kongsi, tapi kita lebih pada tradisional. Lebih kepada tradisional, maksudnya Kata minat suka, orang kat sini bawa tradisional. Sebab kita nak ketengahkan yang tradisional tu. Saya, Kak Ita ni kira dah berumur lebih kurang dalam 50-an. So kita nak ketengahkan yang tradisional ni tadi untuk anak-anak. Sebab apa nanti kalau kita tak ketengahkan, siapa nak ketengahkan? Siapa nak teruskan? Anak-anak lah kan? Betul, setuju. Jadi tu yang kita lebih teruja kepada yang tradisional. Jadi antara resepi ataupun menu yang Kak Ita kongsikan dalam PWB tu memang makanan-makanan tradisional? Ya, betul. Antara kalau macam biasalah Kak Ita buat kelas di PWB tu, dia punya peserta tu umur dia daripada berapa agak-agak kalau anggaran? PWB ni anggap dia 20-an tu mungkin tak adalah. Selalunya? Kalau untuk PWB ni lebih 30 ke atas. 30 ke atas. Ada tak yang daripada peserta PWB sekarang ni dah bagi tahu Kak Ita, terima kasih Kak Ita, saya dah boleh jual dah yang Kak Ita ajar tu. Alhamdulillah, yang apa yang kita ketengahkan, diorang kreatif dan diorang teruskan menjadi sumber pendapatan. Adalah juga. Alhamdulillah. Kan menjana ekonomi rumah tangga. Betul. Alhamdulillah lah. Kita tumpang gembira. Macam tu. Jadi antara kenangan manis selama 2 tahun Kak Ita dah mengajar kat PWB, apa dia? Kongsi sikit Kak Ita. Kenangan manis. Berjumpa kawan-kawan, itu paling manis. Kenangan yang memang orang kata kita tak akan boleh nak undur balik, kita akan terus ke depan. Ya betul, maksudnya kalau 2 tahun tu ramai lah. Pengalaman tu sebab kita berkongsi resepi, kita berkongsi pengalaman, kita berkongsi yang apa yang diorang tak tahu kita kongsi, jadi kita rasa happy tahu. Betul. Apa diorang yang kita ajar diorang boleh buat lagi up pada kita. Diorang boleh menjana pendapatan sampai 5K. Ya Allah, seronoknya. Itu sebenarnya keseronokan bagi Kak Ita tu. Betul juga. Kalau kita berkongsi, lebih banyak kita memberi, lebih banyak kita dapat. Betul Kak Ita? InsyaAllah, mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Dah ada bunyi sama kita dah sembang-sembang berbunyi pula dia kan. Okey. Boleh keluarkan terus? Boleh keluarkan terus. Okey, kejap lagi kita sambung. Okey. Hati-hati. Alright. Okey ni cantik. Nampak macam berat ni Kak Ita? Berat. Sebab dia 1 kg tadi kan dah campur-campur. 1 kilo? 1 kilo. Dia macam buat kek lah 1 kilo. Okey. Kita kalau untuk ni kita pakai plastik, dia jangan pisau ya. Nanti dia melekat ke? Dia lebih pada plastik lah. Sementara tu, ini tadi kita kukus. Ini kelapa, kita dah campur dengan garam. Dan juga daun pandan. Hirisan daun pandan. Kita kukus di sini kukus dulu. dalam 5 minit lah macam tu. Dia ni. Dia ada cara tersendiri tu orang kata kalau yang pakar dalam masak tu dia ada cara-cara dia. Hati-hati Kak Ita, kena tangan je lagi. InsyaAllah. Allah. Alright. Okey. Wah, betul lah macam traffic light warna dia. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Ni sekejap. Ni lepas ni kita dah siap. Kena sejukkan dulu. Boleh sejukkan. Kalau nak lagi cantik, dia sejukkan lah. Kita tengok ni. Sekarang ni kita buat apa Kak Ita? Sambil ni kita tunggu dah sejuk dah ni. Kan sejuk sikit. Ni kita... Okey, Kak Ita
belajar resepi-resepi ni daripada mana? Nak mengajar dekat PWB sendiri? Sebenarnya Kak Ita ni bermula daripada kemas. Kemas? Ya, betul. Kak Ita belajar. Belajar dekat situ? Ya, belajar di situ. Apa yang kita belajar dan kita ketengahkan. Alhamdulillah, yang kita inilah hasil apa yang kita belajar. Yang ni sekarang kita nak golekkan dengan kelapa. Kita potong dulu ya. Potong dulu. Ni kita pakailah sarung tangan untuk kebersihan. Kira-kira lah anggaran Kak Ita punya peserta tu, anak murid berapa ramai? Kalau PWB ni biasa 30 ke atas. Oh, Kan seronok satu kan, kelas 30 lebih? 30. Maksudnya setiap satu kelas Kak Ita kenal 30 orang? 30 orang. Jadi nanti kita jumpa lagi yang lain 30 orang. Ya, maksudnya dah 2 Tapi tahun tu alhamdulillah. 30 kali 12 kali 2 lagi. Ya, betul. Ramai dah tu. Kak Ita ni pun sebab ada kedai gunting rambut muslimah. So banyaklah yang mengenali. Kira Kak Ita ni dekat kampung Sungai Panjang ni popular lah. Tak adalah popular tapi boleh lah. Kan. Okey. Ini nanti kita potong. Potong pakai tu je? Kita potong pakai Inilah orang kata traditional punya cara. Kalau kita nak jual dia ada saiz lah 1 inci. Tapi kalau kita untuk makan kita boleh. Kita rasa boleh kalau dah, nanti boleh dah keluarkan lah. Dah lebih kurang 5 minit dah kan? Okey, tu dah bunyi dah tu. Kelapa beli ke campur itu kita parut sendiri pakai kukur. Parut sendiri ya pakai kukur, nampak tak? Kalau orang kampung semua buat sendiri, ambil segar daripada kat rumah. Okey, ni kita masukkan dalam sini. Golekkan dia. Golekkan. Saya pakai sudu lah ya. Boleh, kalau tak nak pakai sudu ambil sarung tangan. Ada juga. Boleh sarung tangan. Ni dia kita lumurkan kuih ni dengan kelapa ni. Yang dah kemudian dah siap dah macam ni? Ya betul. Dah siap dah. Ni dia senteling kalau siapa yang tak tahu. Cuba cium bau dia. Bau dia? Campuran bau dia ni, bau kelapa, lepas tu ada bau macam ubi, bau nenas tadi. Ya, nanas ni lebih dia memainkan peranan juga. Golek-golekkan dia. Ni kan dia nampak tak cantik ni, kita betul cantikkanlah dia. Biasanya Kak Ita kalau macam Kak Ita sendirilah ni secara personal lah Kak Ita. Apa pendapat Kak Ita untuk program PWB ni? Diteruskan lagi ke atau dibesarkan aktivitinya ke macam mana? Sebenarnya kan program PWB ni memang bagus. Untuk suri rumah yang tak ada pendapatan, dia boleh menjana pendapatan. Lepas tu yang mana yang kadang tak untuk pendapatan pun untuk family. Kan untuk sarapan pagi, untuk minum petang. Yelah, kita buat sendiri kan? Jimat kan. Jadi kalau memang wajiblah diteruskan. Saya setuju. Itulah tu kalau boleh skop yang lebih luas kan. Yelah, bagi supaya bagus. Wanita ni jadi wanita yang berdaya saing dan juga seorang wanita yang berdikari daripada tak tahu betul. terus tahu. Ya betul. Sekurang-kurangnya kalau tak untuk income, untuk diri sendiri, untuk keluarga. Betul. Tapi terus terang kita cakap dulu sebab mulanya kita ni bukan dari bidang makanan kan, kita daripada bidang kecantikan. Patutlah cantik. Tapi sebab kita seronoknya kan kalau berkecimpung dalam bidang makanan, mula-mula kita try. Kan sekarang banyak Google kan. Kita Google, tapi kadang Google ni dia menipu. Kenapa pula tu? Kita buat tak mau jadi. Dia kata gini, lepas tu buat kenapa kau tak jadi? Itu yang kita follow kelas-kelas masakan, yang berbayar, yang tak berbayar. Kita sebenarnya kalau ilmu ni kita jangan kedekut tau. Kalau kamu kedekut, kamu tak akan dapat ilmu. Betul. Setuju Kak Ita. Yelah, biasanya yang dikongsikan dekat apa ni, macam Kak Ita kata laman web ke apa, dia tak bagi yang betul. Yang betul kena pergi kelas tengok teknik. Kalau betul pun alhamdulillah lah kan, mana kita berjaya. Tapi kalau yang tak betul tadi, kita kena belajar dan teruskan apa yang kita nak. Tapi dengan PWB ni kalau boleh follow je. Betul. Walaupun kan sebenarnya memang baguslah. Memang bagus. Jadi macam Kak Ita sendirilah dekat PWB, Kak Ita hanya kongsikan okey macam ni buat ni, macam ni resepi je ke, atau ada tips, ada teknik yang betul? Tapi bab kata Chef Wan, masakan ni boleh campak-campak sebenarnya. Ya, betul. Tapi campak tu campak berilmu.
Bukan campak kau campak situ nanti campak longkang. Campak berilmu, maksudnya apa yang kita nak buat tu kita tahu. Apa yang kita nak bubuh, apa yang patut skip, yang boleh kita skip. Tapi untuk makanan ni kalau boleh tu jangan kedekut bahan. Setuju. Kalau kedekut bahan apa rasanya? Tak sedap, kurang sedap. Yes, betul kan. Okey. Okey, dah ini siap yang dah. kita dah nampak tak cantik kan? Ui, cantiknya. Warna-warni. Inilah dia sentelengan. Pusat Wanita Berdaya Dun Sungai Panjang ini dipimpin oleh Puan Siti Hajar Tulkifteh Ibrahim, lebih dikenali sebagai Puan Siti Hajar, bersama-sama anggota jawatan kuasanya seramai 10 orang. Antara aktiviti aktif yang dianjurkan oleh PWB Dun Sungai Panjang, bengkel masakan kuih muih, kemahiran kraf tangan, tudung saji, batik celup dan sulaman bunga ribbon. Dah sampai di PWB Dun Sungai Panjang ni, tak sah wajib kita pasti kena bertemu dengan penyelia PWB di sini. Bersama-sama dengan Haida sekarang ni kita ada Puan Hajar. Puan Hajar, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Puan Hajar, boleh kongsikan dengan kami berapa lama dah Puan Hajar menjadi penyelia PWB di sini? Okey. Saya sudah mencecah 2 tahun menjadi penyelia PWB di Dun Sungai Panjang sejak dari tahun 2018 hingga ke 2020. Oh, jadi ni tahun yang ketiga jugalah. Tahun je yang ketiga tapi Penggal yang kedua. Penggal kedua. Penggal yang kedua. Jadi apa antara misi utama Puan Hajar sendiri untuk memberdayakan wanita di sini? Antara misi yang saya sudah laksanakan adalah program-program mengikut modul yang dah ditetapkan. Contoh-contoh yang saya sudah laksanakan adalah seperti program-program kapasiti dan program-program kemahiran. Antara program yang mendapat permintaan tinggi di komuniti wanita di Dun Sungai Panjang ni? Biasalah kalau di Dun Sungai Panjang ni lah kebanyakan adalah suri rumah. Jadi kalau program yang selalu mendapat permintaan adalah program kemahiran, iaitu memasak dan kraf tangan. Oh, yelah itu pastinya lah buat suri rumah kan. Ya, jadi betul. macam Puan Hajar sendiri, apa perancangan Puan Hajar selepas ini untuk memberdayakan lagi wanita di sini? Perancangan saya di masa akan datang adalah untuk menarik lagi lebih ramai suri rumah untuk mengikuti program-program PWB dan kami akan sediakan program-program yang lebih menarik lagi untuk Dun Sungai Panjang ni. Jadi adakah Puan Siti Hajar juga meletakkan matlamat agar setiap suri rumah mempunyai pendapatan sendiri? Ya. Sebenarnya itulah harapan saya untuk wanita di Dun Sungai Panjang agar lebih berdikari. Okay, macam Puan Hajar sendiri dah masuk tahun kedua ni, apa pengalaman manis Puan Hajar boleh kongsikan dengan kami? Pengalaman manis saya sejak menjadi penyelia PWB adalah mendapat bimbingan daripada pihak pengurusan dan tunjuk ajar supaya saya boleh maju ke hadapan untuk turun ke lapangan membimbing kaum wanita. Kalau ada pengalaman manis, pastinya ada cabaran sepanjang Puan Hajar sendiri 2 tahun bersama dengan PWB ni. Kita nak tahu juga apa dia tu. Okey. Sebenarnya sejak saya menjadi penyelia, cabaran tidaklah begitu banyak. Cuma sukar untuk saya mendapatkan peserta daripada golongan ibu-ibu muda yang tiada pendapatan. Dia lebih selesa mengharap untuk kita datang membantu. Itulah cabaran saya. Jadi selepas ni hajatnya untuk lebih ramai lah yang golongan muda turut serta dalam program-program PWB ni. Jadi kata-kata akhir daripada Puan Siti Hajar sendiri, apa saranan Puan kepada wanita di luar sana khususnya di Dun Sungai Panjang ni untuk sertai program-program PWB ni? Saranan saya agar wanita di Dun Sungai Panjang ini dapat hadir pada program-program PWB dan untuk mengikuti program-program yang kami laksanakan secara percuba sahaja di masa akan datang.
Dan pastinya Puan Hajah sendiri ada lagi pelbagai lagi perancangan untuk program-program yang lebih bermanfaat dan juga lebih menarik untuk anda di Dun Sungai Panjang ni. Jadi jangan lepaskan peluang. Jadi terima kasih kepada Puan Siti Hajah kerana terima kunjungan Jejak Wanita Selangor di sini. Okay Puan, boleh tak saya nak jumpa dengan peserta-peserta yang dah berjaya tu? Okey, jom kita pergi. Di setiap PWB yang kita jejak, pasti kita akan bertemu dengan antara peserta-peserta yang dah berjaya membuka perniagaan sendiri. Salah seorangnya kita bersama dengan Kak Ju. Apa khabar Kak Ju? Baik. Kak Ju boleh perkenalkan diri pada semua? Saya, nama penuh saya Puan Siti Julaiha. Saya tinggal di Parit 1, Jalan LPN. Apa sekarang ni produk yang Kak Ju tengah usahakan? Saya berniaga kuih sarapan pagi di Pekan Sungai Besar lah. Lepas tu saya sepanjang saya berniaga tu saya nilah buat juga kuih-kuih kering kan. Saya pasarkan sekali. Semenjak saya berkenalan dengan PWB ni lah. Jadi bagaimana Kak Ju mula-mula terlibat dengan program-program PWB? Saya ada kawan lah kenalan yang memperkenalkan saya dalam PWB ni. Dia kata banyak manfaat lah sebagai seorang peniaga wanita kan. Dia kata cubalah, tu yang saya ikuti setiap kursus, memang bagus sangat. Antaranya kursus-kursus yang Kak Ju sertai? Saya buat kuih kapit, macam kuih goyang tu kan, rempeyek. Macam Kak Ju kata tadi, banyak manfaat yang Kak Ju dapatkan melalui program PWB. Boleh Kak Ju kongsikan dengan semua apa antara manfaat yang Kak Ju peroleh? Sebelum ni kakak berniaga kuih tak adalah banyak jenis kan. Bila kakak dah menimba ilmu di situ, jadi kakak banyaklah dapat ilmu kan dari kuih 5 jenis. Sekarang kakak lebih daripada 20 jenis kakak buat. Wow, 20 jenis ya. Kalau jadi dulu bila sikit je, sekarang dah banyak. Pelanggan kadang customer datang gerai kan, tengok kuih sikit dia takkan dekat. Tak berminat. Tak berminat. Tapi bila tengok macam-macam pilihan, dia orang datanglah. Jadi satu tempat dia orang boleh dapat semua keinginan dia orang lah kan, nak beli kuih kan. Jadi macam Kak Ju sendiri, apa antara pencapaian Kak Ju selepas sertai program-program PWB ni? Alhamdulillah, okeylah pendapatan saya bolehlah saya bantu keluarga saya. Untuk persekolahan anak-anak saya. Kiranya itu pendapatan utama Kak Ju lah? Ya. Ada juga saya buat menjahit lah kat rumah kalau waktu senggang saya. Jadi Kak Ju, boleh kata akhir daripada Kak Ju. Kak Ju, saranan Kak Ju kepada wanita di luar sana, khususnya di Dun Sungai Panjang ni, untuk sertai program-program PWB. Ya, pada ibu-ibu dan wanita-wanita di luar sana yang selama ini hanya duduk di rumah, tak ada apa nak buat, sama-samalah kita mencari ilmu ya. Mengikuti program PWB, kat situ kita akan buka minda kita untuk menambah pendapatan keluarga. Itu yang utamanya, menjadi wanita berdaya, wanita berdikari, boleh menghasilkan pendapatan sendiri macam Kak Ju. Jadi terima kasih kepada Kak Ju kerana sudi berkongsi pengalaman bersama dengan kami. Jadi selepas ni kita akan bertemu dengan seorang lagi peserta untuk PWB Dun Sungai Panjang. Baiklah, sekarang ni bersama dengan Ida, seorang lagi peserta untuk PWB Dun Sungai Panjang. Bersama dengan kita ada Kak Ita. Apa khabar Kak Ita? Alhamdulillah, sihat. Kak Ita, boleh perkenalkan diri pada semua? Saya Puan Rosita binti Sawaluddin, berasal dari Kos Selangor dan menetap di Sungai Besar mengikut suami. Oh, jadi dah lama lah Kak Ita duduk di Dun Sungai Panjang ni? Ya, saya begitulah Aida. Jadi apa produk yang telah Kak Ita hasilkan? Ya, inilah dia produk yang telah saya hasilkan, wafer ya. Wafer dan juga yang ni? Kuih siput Cik Ta. Kuih siput Cik Ta, nama glamour lah ni. Ya, Cik saya. Ta. Jadi Kak, boleh Kak kongsikan dengan kami bagaimana Kak mula-mula sertai program-program PWB ni? Kak mula sertai program ni Aida melalui grup. Jadi sahabat ada dalam grup tu, kemudian dia mengajak akak menjoin program PWB ni Aida.
Jadi kemudian akak sertailah lebih banyak program-program PWB. Macam akak sendiri, akak ada pengalaman yang banyak sertai program-program PWB. Boleh akak kongsikan dengan kami apa antara manfaat yang akak dapat melalui program-program PWB ni? Okey. Manfaat yang paling utama adalah ilmu. Kemudian dari segi ilmu, contohnya resepi-resepi yang tak pernah kita dapati. Lepas tu PWB turunkan cikgu-cikgu and then kita belajar. So itulah ilmu yang kita ni. Kiranya ilmu yang dikongsikan tu memang sangat bermanfaat dalam PWB. Jadi Kak Ita, boleh Kak Ita kongsikan pula dengan kami apa antara pencapaian Kak Ita selepas Kak Ita join program-program PWB ni? Alhamdulillah, pencapaian yang akak telah perolehi iaitu dengan membuat wafer ni lah. Orang kata lepas tu alhamdulillah dapat menjana pendapatan. Cakap Pendapatan yang mampu membantu akak. Betul. Setakat ni Aida, alhamdulillah rezeki orang cakap. Alhamdulillah. Jadi kata-kata akhir daripada Kak Ita sendiri, apa saranan Kak Ita kepada wanita di luar sana khususnya di Dun Sungai Panjang ni untuk sertai program-program PWB? Okey, baiklah ya. Kepada wanita-wanita di luar sana, terutamanya di Dun Sungai Panjang, marilah sertai program PWB. Yang penting ia adalah percuma dan memberi ilmu yang bermanfaat. Itu yang pastinya. Semua program yang dianjurkan oleh PWB Dun Sungai Panjang ni adalah percuma. Kalau anda tak datang, anda yang rugi. Betul tak Kak Ita? Betul, Aida. Terima kasih kepada Kak Ita kerana sudi berkongsi pengalaman bersama dengan kami. Jadi boleh tak kita buat slogan PWB, wanita berdaya, wanita berdikari? Boleh Aida. Okey, PWB, wanita berdaya, wanita berdikari. Sampai di sini saja episod kali ini untuk Jejak Wanita Selangor bersama PWB Dun Sungai Panjang. Terima kasih anda yang setia menonton episod kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan komen video ni. Terus ikuti Jejak Wanita Selangor bersama PWB Kedun yang seterusnya. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari.